Trump baru sahaja mencetuskan pergolakan di Eropah, menjunam ke dalam kekacauan. Dan kesannya sudah mula kelihatan di pusat politik, tenaga dan keselamatan benua itu. Pada hari Rabu, 29 April 2026, krisis ini tidak lagi sekadar pertikaian jauh di Timur Tengah, tetapi telah mula menjejaskan kerajaan-kerajaan Eropah, syarikat-syarikat, pengguna dan NATO itu sendiri. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standar credibility, Milson Alves News. Tekanan bermula di Selat Hormuz. Laluan tersebut, salah satu laluan paling sensitif dalam perdagangan tenaga dunia, hampir-hampir terhenti sejak awal Mac. Eropah cuba bersikap berkecuali, mengelak untuk terlibat secara langsung dalam operasi Amerika Syarikat, mengelak memberi sokongan yang Trump mahukan, dan lebih suka menganggap krisis ini seolah-olah masalah mental. Namun, akhirnya mereka terpaksa membayar harganya. Reuters melaporkan bahawa Kesatuan Eropah akan membenarkan kerajaan membelanjakan lebih banyak subsidi kepada syarikat-syarikat yang terjejas akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja yang disebabkan oleh perang dengan Iran dan kelumpuhan sebenar Selat Hormuz. Syarikat-syarikat dalam sektor pertanian, perikanan, pengangkutan kereta api, jalan raya dan maritim boleh menerima pampasan sehingga 70% daripada kenaikan kos dengan had €50,000 bagi setiap syarikat. Langkah ini menunjukkan bahawa Brussels sedar akan besarnya masalah ini. Apabila sebuah blok perlu membuat pengecualian dalam peraturannya sendiri untuk menyelamatkan sektor-sektor asas ekonomi, itu menandakan tekanan bukan lagi sekadar retorik, tetapi telah menjadi kerugian. Siasatan yang sama menunjukkan bahawa kerajaan-kerajaan Eropah telah membelanjakan lebih daripada €13 bilion untuk pemotongan cukai bahan api dan langkah-langkah lain. Perinciannya ialah, sebahagian besar wang itu tidak disalurkan kepada sektor-sektor yang paling terjejas. Maksudnya, Eropah sedang membelanjakan dengan banyak, membelanjakan dengan cepat dan masih cuba mencari di mana hendak menyalurkan wang itu. Dan di sinilah masuknya perkara utama. Trump telah memberi amaran bahawa Hormuz bukanlah satu perkara kecil. Eropah lebih bergantung kepada laluan ini daripada apa yang mereka ingin akui. Apabila kapal berhenti beroperasi, apabila syarikat insurans menaikkan kos, apabila pembekal berundur dan apabila harga tenaga meningkat, rakyat biasa akan merasainya di pasar raya, dalam pengangkutan dan pada bil syarikat. Menurut Reuters, Trump meminta agar Iran menerima satu perjanjian. Dan pada masa yang sama, satu laporan dari Wall Street Journal yang dipetik oleh agensi itu menunjukkan bahawa Presiden telah mengarahkan pembantunya untuk bersiap sedia menghadapi sekatan berpanjangan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Strategi ini keras tetapi mempunyai logik politik yang jelas, menekan ekonomi Iran tanpa segera beralih kepada peningkatan ketenteraan yang lebih besar. Teheran cuba bertahan dan mengatakan bahawa mereka boleh menahan tekanan dengan menggunakan laluan alternatif. Namun, angka-angka menunjukkan terdapat keretakan. Mata wang Iran jatuh ke paras terendah dalam sejarah menurut agensi pelajar Iran yang dipetik oleh Reuters. Dan inflasi pada bulan Iran yang berakhir pada 20 April mencecah 65.8%. Inilah jenis tekanan yang menghakis rejim dari dalam, walaupun para pemimpin cuba menunjukkan kekuatan kepada dunia luar. Apa itu? Perancis sedang berpecah. NATO, yang sepatutnya menunjukkan imej perpaduan, kini sedang membincangkan untuk mengurangkan atau meninggalkan amalan terkini mengadakan sidang kemuncak tahunan. Maklumat yang diterbitkan berdasarkan siasatan Reuters menunjukkan bahawa perubahan ini dinilai sebahagiannya untuk mengelakkan pertemuan tegang dengan Donald Trump. Secara ringkas, Pakatan Ketenteraan paling berkuasa di Barat sedang mempertimbangkan untuk mengubah rutin diplomatiknya kerana mereka tidak mahu berdepan dengan tuntutan secara langsung daripada Presiden Amerika. Ini adalah sesuatu yang serius untuk imej Eropah. NATO dibina atas janji pertahanan kolektif, tetapi kini ahlinya kelihatan berbincang tentang siapa yang membayar, siapa yang bertindak dan siapa yang menanggung risiko. Trump menuntut lebih banyak tindakan daripada sekutu, terutamanya dalam menghadapi krisis di Teluk. Banyak kerajaan Eropah mahukan perlindungan Amerika, mahukan kestabilan tenaga dan mahukan laluan terbuka, tetapi mereka teragak-agak apabila tiba masa untuk menggerakkan modal politik dan kekuatan sebenar.
Di Jerman, krisis itu telah bertukar menjadi pertikaian terbuka. Friedrich Merz cuba mengatakan bahawa hubungannya dengan Trump masih baik, tetapi sekali lagi menunjukkan kebimbangan terhadap impak ekonomi akibat perang itu. Beliau menyatakan bahawa Jerman dan Eropah sedang menanggung akibat krisis ini, termasuk penutupan Hormuz yang memberi kesan langsung kepada bekalan tenaga dan kadar pengangguran. Pada masa yang sama, Reuters melaporkan bahawa Trump mengkritik Merz selepas Kansler Jerman itu berkata bahawa Iran sedang memperlekehkan Amerika Syarikat dengan membawa pegawai-pegawai Amerika ke rundingan yang tidak membuahkan hasil di Pakistan. Kenyataan Merz itu tidak diterima baik kerana ia mendedahkan kegelisahan pihak Eropah. Daripada menyokong tekanan terhadap Teheran dengan jelas, kepimpinan Jerman mula mempersoalkan strategi Amerika. Namun, Jerman sendiri adalah salah satu mangsa ekonomi terbesar akibat krisis ini. Sentimen ekonomi zon euro jatuh ke paras terendah dalam 3,5 tahun pada bulan April, menurut data Suruhanjaya Eropah yang dipetik oleh Reuters. Penunjuk itu jatuh dari 96,6 kepada 93 mata. Manakala keyakinan dalam sektor perkhidmatan merosot ke paras terendah dalam 5 tahun. Inflasi juga kembali menakutkan. Jangkaan yang disebut oleh Reuters adalah kenaikan kepada 2,9% pada bulan April berbanding 2,6% bagi Bank Pusat Eropah. Peningkatan ini datang pada waktu yang paling buruk. Pertumbuhan yang lemah, tenaga ditekan dan syarikat-syarikat sudah menjangkakan kenaikan harga yang baru. Eropah sedang berdepan dengan perangkap yang sudah dikenali. Jika menaikkan kadar faedah, ia menekan ekonomi yang rapuh. Jika tidak menaikkan, ia membiarkan inflasi menjadi lebih kuat. Di United Kingdom, Keir Starmer juga merasai tekanannya. Downing Street memaklumkan pada bulan Mac bahawa Starmer dan Trump bersetuju melalui telefon bahawa pembukaan semula Hormuz adalah luar biasa untuk memulihkan kestabilan pasaran tenaga global. Perbualan itu mendedahkan perubahan dalam masalah tersebut. London mungkin cuba untuk menjaga jarak politik daripada strategi Trump, tetapi tidak dapat lari daripada kesan ekonomi. Jika harga minyak naik, jika kos penghantaran naik, dan jika bekalan tenaga berisiko tidak mencukupi, kerajaan Britain kehilangan ruang politik dalam negeri. Senario ini membantu menjelaskan mengapa Trump muncul dengan lebih kuat di papan catur. Dia mendesak Eropah kerana dia tahu benua itu memerlukan pembukaan Selat Hormuz. Perbezaannya ialah Washington mahu mengubah keperluan ini menjadi tekanan terhadap Iran, manakala sebahagian daripada Eropah lebih suka hanya meredakan kesan krisis tanpa secara langsung berdepan dengan puncanya. Bagi Trump, itu adalah kelemahan. Bagi kerajaan-kerajaan Eropah, itu adalah ketakutan terhadap peningkatan konflik. Pada hakikatnya, Eropah meminta kestabilan tanpa mahu membayar harga politik untuk kestabilan itu. Seolah-olah krisis tenaga dan ketegangan dengan Washington tidak cukup, China juga mengambil kesempatan atas kelemahan Eropah. Beijing mengkritik pelan perindustrian kesatuan Eropah yang dikenali sebagai Industrial Accelerator Act yang diwujudkan untuk merangsang teknologi dan produk buatan Eropah. Menurut Euronews, Kementerian Perdagangan China menuduh cadangan itu mewujudkan halangan kepada pelaburan asing dan diskriminasi institusi, selain menunjukkan bahawa tindakan balas boleh diambil sekiranya dialog tidak menyelesaikan kebuntuan. Di sinilah sisi lain letusan Eropah. Kesatuan Eropah mahu mengurangkan kebergantungan kepada China dalam sektor strategik seperti teknologi bersih, kereta, aluminium, keluli dan simen. Namun apabila cuba memperkukuhkan industrinya sendiri, ia menerima ancaman ekonomi daripada Beijing. Ini menunjukkan satu kelemahan yang mendalam. Eropah telah meletakkan dirinya dalam kedudukan yang terlalu selesa selama bertahun-tahun. Bekalan tenaga dari luar yang mudah terjejas, industri bergantung kepada rantaian bekalan luar dan keselamatan disokong oleh payung Amerika. Sekarang, ketiga-tiga tonggak itu sedang bergoncang pada masa yang sama. Trump telah memahami ketidakseimbangan ini sebelum ramai pemimpin Eropah mengakuinya. Dia mendesak untuk lebih banyak pengeluaran, lebih kawalan ke atas sempadan ekonomi dan lebih banyak tindakan terhadap rejim bermusuhan. Eropah masih cuba melindungi satu model yang bergantung kepada tenaga murah, perdagangan terbuka dan pelindungan ketenteraan Amerika. Apabila dunia menjadi tidak stabil, model ini bertembung dengan realiti.
Krisis dengan Iran telah mendedahkan semua ini. Rejim Iran cuba menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata ekonomi. China Kuba menghalang Eropah daripada membina semula asas industrinya dengan autonomi. NATO pula cuba mengelakkan pertembungan politik dalaman. Jerman dan United Kingdom cuba mengekang kerosakan dalam negara. Dan Trump di tengah-tengah senario ini menukar tekanan menjadi alat rundingan. Perkara paling serius ialah Eropah sedang bertindak balas, bukan memimpin. Mereka bertindak balas terhadap harga tenaga dengan subsidi. Mereka bertindak balas terhadap tekanan China dengan retorik dialog. Mereka bertindak balas terhadap desakan Trump dengan cuba mengurangkan pendedahan awam. Mereka bertindak balas terhadap Iran dengan cuba bertahan daripada kesan Hormuz. Itulah sebabnya perkataan kekacauan muncul dengan kuat. Bukan kerana jalanan semuanya sedang lumpuh, tetapi kerana keputusan utama benua ini kelihatan lambat berbanding krisis yang bergerak lebih pantas. Akhirnya, hakikatnya adalah jelas. Trump meletakkan Eropah di hadapan satu pilihan yang cuba dielakkan oleh mereka. Atau menyokong dengan jelas tekanan terhadap Iran dan menerima kos politiknya. Atau terus menanggung kos krisis tenaga yang menjejaskan ekonominya dari dalam. Letusan itu bermula di Hormuz, kemudian melalui Washington. Ia telah sampai ke Brussels, Berlin dan London, dan kini ia mendedahkan Eropah yang mahu menjauhkan diri dari peperangan. Tetapi mereka mendapati bahawa peperangan telah pun memasuki ekonomi mereka. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini. Dan akhirnya, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves News.